Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Di hari ini kita sambung kepada sektor pertanian dan perhutanan. Okay, kita lihat dulu kepada standard pembelajaran menerangkan isu sosio-saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan, mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik sektor pertanian dan perhutanan. Okey, kita tengok kepada isu sosio-saintifik dahulu. Okey, isu sosio-saintifik yang pertama, kita dah tahu bahawasanya berlaku peningkatan kepadatan penduduk dan perubahan taraf hidup. Jadi, oleh itu berlakunya pembukaan tanah bagi tujuan pembinaan perumahan, komersial, pusat membeli belah ataupun industri sendiri. Jadi menyebabkan banyak kawasan hutan dan pokok-pokok balak ditebang. Jadi perkara ini boleh menyebabkan kejadian tanah runtuh, banjir besar serta kepupusan flora dan fauna. Okey, pertambahan populasi juga menyebabkan permintaan yang tinggi terhadap sumber daging, keperluan kepada makanan kan. Jadi dalam industri penternakan, jadi najis haiwan ini akan menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau iaitu metana kan, dan juga sebenarnya pencemaran bau. Okey, isu yang ketiga adalah berkaitan juga dengan pertambahan penduduk, iaitu permintaan yang tinggi terhadap perabot, serta penggunaan kertas tanpa kawalan. Ini semuanya perabot, penggunaan kertas semuanya menggunakan pokok. Jadi apabila berlakunya permintaan yang tinggi terhadap perabot dan kertas ni, berlakunya penebangan hutan yang berleluasa kerana untuk memenuhi permintaan ni. Okey, seterusnya untuk amalan sektor pertanian ni adalah amalan menebang dan membakar hutan untuk aktiviti pertanian. Jadi kita tahu kan bila negara kita selalu jerebu tu, jadi bila menebang dan membakar hutan ni boleh menyebabkan jerebu, dan satu lagi berlakunya pembebasan gas karbon dioksida yang banyak akibat pembakaran kan. Jadi boleh membawa kepada pemanasan global. Selain daripada itu, apabila hutan dibakar, kehidupan liar pun akan kehilangan habitat semula jadi mereka. Jadi kalau macam monyet tu datang nak mengganggu, kita fahamlah kan kesian mereka sebab habitat semula jadi mereka sudah diganggu, dah tak ada tempat dah dia nak tinggal. Okey, seterusnya penggunaan baja kimia dan racun serangga yang berlebihan juga boleh mencemarkan sumber air dan juga boleh menyebabkan pencemaran tanah sebab tanah jadi berasid. Okey, seterusnya sisa pertanian dan penternakan yang tidak diuruskan dengan baik boleh mencemarkan alam sekitar. Okey, kita lihat kepada aplikasi teknologi hijau. Aplikasi yang pertama ialah kita proses semula, iaitu kita rawat dan proses kembali sisa pertanian untuk dijadikan bahan lain. Contohnya macam dalam keratan akhbar ni, menjadikan sisa kelapa sawit sebagai bahan konkrit, ataupun menjadikan sebagai baja kompos. Okey, yang kedua, kita tahu bahawasanya sisa pertanian ni merupakan sumber biojisim. Jadi yang pertamanya biogas, contoh iaitu metana yang datangnya daripada najis haiwan, sisa makanan dan juga sisa pembenaran boleh dijadikan sebagai biogas. Okey, yang kedua iaitu bioetanol. Okey, bioetanol ni apa? Alkohol yang terhasil daripada proses penapaian selulosa.
yang ada daripada jagung, tebu, ubi kayu, gandum, beras, kentang dan juga sisa peradangan. Jadi bioetanol ni boleh menjadi bahan api alternatif. Okey, kita juga boleh amalkan penanaman semula. Okey, tujuan untuk mengekalkan spesies yang sedia ada dan juga untuk mengekalkan kelestarian alam sekitar. Apa maksud kelestarian alam sekitar? Kita nak bumi kita ni kekal bebas daripada sebarang unsur yang merosakkan alam. Okey. Okey, seterusnya perlulah mengamalkan pembalakan yang terkawal ataupun pembalakan terpilih supaya sumber hutan terpelihara, dan sudah tentunya kepentingan tumbuhan hijau ni sebab dia boleh menyerap karbon dioksida dari udara. Jadi bila kurang karbon dioksida di udara, kita kuranglah rasa panas. Seterusnya mengamalkan pertanian organik, iaitu kita menggunakan baja kompos yang mesra alam dan tak gunakan baja kimia. Seterusnya kita mengamalkan penanaman bergilir untuk meningkatkan nutrien tanah. Contohnya kita gilirkan tanaman jagung dengan tanaman kacang tanah ataupun keledek. Jadi penggunaan tumbuhan yang berbeza ni dia menggunakan nutrien yang berbeza. Oleh itu tanah akan kembali subur. Kaedah bioteknologi yang pertama kita boleh gunakan aeroponik, seterusnya fertigasi, seterusnya hidroponik dan aquaponik. Aeroponik ni apa? Kaedah penanaman menggunakan udara ataupun persekitaran yang berkabus. Dia tanpa menggunakan tanah. Jadi kita dah tahu salah satu isu sosio-saintifik tadi adalah berlakunya penerokaan hutan untuk aktiviti pertanian. Jadi kita menggunakan kaedah penanaman secara bioteknologi, iaitu kaedah aeroponik, tidak menggunakan tanah. Kaedah lain yang tak menggunakan tanah adalah hidroponik. Kaedah penanaman dengan menggunakan air, air nutrien. Begitu juga aquaponik. Dia sama macam hidroponik, cuma hidroponik dia air tu menggunakan baja kimia. Aquaponik air tu mengandungi baja yang datangnya daripada sisa perkumuhan ikan. Tengok dalam gambar ni ada macam ala-ala akuarium tu kan. Air daripada air yang mengandungi sisa perkumuhan ikan akan bertindak sebagai baja kepada pokok ni. Yang satu lagi adalah fertigasi. Fertigasi ni dia mengkaedah pemberian baja melalui sistem pengairan, iaitu air baja. Yang diberikan terus kepada akar pokok. Itu saja untuk kali ini. Cikgu harap anda semua faham. Jangan lupa like, share dan subscribe. Boleh komen di bawah jika ada yang tidak faham. Terima kasih.